Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan bab 8 Sejarah tingkatan 2, iaitu Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Kerajaan Kedah diasaskan oleh keturunan raja yang berasal dari Parsi. Terbukti berdasarkan catatan dua sumber utama berkaitan pengasasan Kerajaan Kedah, iaitu Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah yang mencatatkan pengasas pertama dari Parsi. Hikayat Merau Mahawangsa yang mencatatkan pengasas pertama daripada keturunan Rom. Sarjana berpendapat Rom ialah Parsi pada masa tersebut. Pada sekitar tahun 630 Masihi, Maharaja Derbar Raja dari Parsi tiba di Kuala Sungai Merbuk, Kedah. Ketua orang Melayu di Kedah iaitu Tun Dermadewa dan Tun Perkasa telah menghadap Maharaja Derbar Raja dan melantik beliau menjadi Raja Kedah. Permasyhuran Maharaja Derbar Raja sebagai Raja Kedah disusuli dengan pengiktirafan alat kebesaran yang dibawa dari Parsi, iaitu Nobat. Baginda mendirikan pusat kerajaan di Sungai Mas. Kerajaan Kedah. Apabila seseorang pemerintah menaiki tahta, kawasan pemerintahan Kerajaan Kedah berkembang menerusi pembukaan kota, pusat pentadbiran baharu. Tindakan ini merupakan salah satu strategi untuk menghadapi ancaman dari dalam dan dari luar. Pada tahun 1282, Tunku Ahmad, Raja Muda, telah membuka Kota Siputih yang bertujuan untuk menghadapi ancaman daripada Aceh dan Siam di utara. Semasa pemerintahan Sultan Kedah yang ke-6, Sultan Ibrahim, 1321 hingga 1373, Kota Siputih dijadikan sebagai tempat bersemayam. Antara pemerintah yang masyhur ialah Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II, Sultan Kedah ke-19, 1710 hingga 1778. Baginda telah mengasaskan Al-Star yang kemudiannya diisytiharkan sebagai Ibu Negeri Kedah. Kerajaan Kedah diasaskan pada sekota abad ke-7, telah kekal hingga kini menerusi penggantian pemerintah daripada jurai keturunan pengasasnya. Kerajaan Kelantan, negara petani besar, meliputi gabungan wilayah Terengganu, Petani, Singgora dan Pathalung. Pusat pentadbiran terletak di Kota Pangkalan Datu. Pemerintahan kerajaan ini juga dikenali sebagai keluarga diraja, Jembal, dan bertahan hingga hujung abad ke-17. Kelantan merupakan sebahagian daripada negara petani besar yang diasaskan oleh Raja Sakti I pada tahun 1650. Kemangkatan pemerintah terakhir negara petani besar iaitu Raja Bahar pada tahun 1670 menyebabkan Kelantan berpecah kepada dua wilayah pemerintahan, iaitu Kelantan Timur berpusat di Kota Pangkalan Datu dan Kelantan Barat berpusat di Kota Kubang Labu. Long Yunus. Pada tahun 1762, putera pemerintah di Kota Kubang Labu iaitu Long Yunus telah berjaya menyatukan kedua-dua wilayah ini. Baginda mengasaskan Kerajaan Kelantan dan menaiki tahta dengan gelaran yang di-Pertuan Kelantan. Baginda mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu. Pada tahun 1777, Baginda memindahkan pusat pentadbiran ke Kota Galoh di timur tebing Sungai Kelantan. Baginda mengarahkan pembinaan masjid di Kampung Laut. Pembinaan masjid melambangkan pentadbiran Islam di Kelantan. Sultan Muhammad II,
1837 hingga 1886. Sultan Muhammad II 1837 hingga 1886 merupakan antara pemerintahan Kelantan yang masyhur. Antara sumbangan termaksudlah menjadikan Kota Baharu sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1844. Membina Istana Balai Besar sebagai tempat bersemayam dan pentadbiran Kerajaan Kelantan. Menguatkuasakan undang-undang syarak. Kesannya, Kelantan menjadi negeri yang aman. Kelantan berkembang sebagai pusat perdagangan yang menjadi tumpuan para pedagang dari negara jiran dan negara Melayu yang lain. Keturunan Long Yunus telah mewarisi pemerintahan Kerajaan Kelantan hingga kini. Negeri Sembilan. Asal-usul nama Negeri Sembilan. Nama Negeri Sembilan merujuk persekutuan 9 buah negeri dalam istilah Minangkabau yang membawa pengertian kawasan atau daerah. 9 buah negeri tersebut ialah Sungai Ujong, Jelebu, Jempol, Johor, Rembau, Tampin, Ulu Muar, Inas dan Gunung Pasir. Pada asalnya, Negeri Sembilan merupakan Kesultanan Johor Riau. Masyarakat Minangkabau. Kehadiran masyarakat Minangkabau telah membawa kepada pengasasan Kerajaan Negeri Sembilan oleh Raja Melewar. Masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera telah merantau dan mendiami beberapa wilayah di Negeri Sembilan sejak awal abad ke-15. Pada tahun 1770, 4 penghulu luwak dari Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau telah menghantar utusan untuk menjemput anak Raja Minangkabau di Sumatera bagi dirajakan di Negeri Sembilan. Pengasas. Pada tahun 1773, Raja Melewar mengasaskan Kerajaan Negeri Sembilan. Baginda menggunakan gelaran Yang Tuan Seri Menanti. Pusat pentadbiran terletak di Seri Menanti. Baginda mendapat pengiktirafan daripada Perintah Kesultanan Johor Riau. Pemerintah termasyhur. Yang Tuan Antah 1872 hingga 1888 merupakan antara pemerintah yang masyhur. Antara sumbangan baginda ialah berusaha menjamin keamanan negeri daripada campur tangan kuasa luar, memperluas hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Pelantikan. Tradisi melantik pemerintah dari Minangkabau berakhir dengan kemangkatan Yang Tuan Lenggang. Pada tahun 1830, Yang Tuan Radin, putera Yang Tuan Lenggang, dibatalkan sebagai Yang Tuan Negeri Sembilan. Pertabalan baginda menandakan bermulanya sistem penggantian waris pemerintah tempatan daripada keturunan Yang Tuan Radin. Kuasa memilih Yang Tuan kekal ditentukan oleh Undang yang keempat, iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Seri Menanti kekal menjadi tempat bersemayam Yang Tuan Besar Negeri Sembilan hingga kini. Kerajaan Perlis. Penerangan. Sejarah pembentukan Kerajaan Perlis melibatkan pengaruh Kedah dan Siam. Pada peringkat awal, Perlis merupakan sebahagian daripada wilayah Kedah. Pelantikan Syed Hussein Jamalul Lail sebagai pemerintah merupakan asas kepada pembentukan Kerajaan Perlis. Sultan Kedah dan tindakan baginda. Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Sultan Ziauddin Mukarram Shah I, Sultan Ziauddin Mukarram Shah II menjadikan Perlis sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Kedah. Sultan Muhyiddin Mansur Shah I, Sultan Kedah ke-14, 1651 hingga 1661. Membina Kota Senar yang menjadi asas kepada perkembangan Bandar Kanggar. Sultan Ziauddin Mukarram Shah I, Sultan Kedah ke-15, 1661 hingga 1688. Mengasas dan membangunkan Kota Kayang yang merangkum kawasan pelabuhan Kuala Perlis dan Kota Keran. Baginda mangkat pada tahun 1688 dan dimakamkan di Kota Kayang, Perlis.
Sultan Jauddin Mukarram Shah II, Sultan Kedah ke-12, 1798 hingga 1804. Membangunkan Kota Kayang II semasa menjadi Raja Muda. Membentuk Mukim Arau dengan melantik Said Harun Jamalullail sebagai penghulu pada tahun 1798. Semasa Kedah diletakkan di bawah pengaruh Siam pada tahun 1839, wilayah Kedah terbahagi kepada 4 unit pentadbiran iaitu Sertul, Perlis, Kubang dan Kedah. Perlis diperintah oleh Said Hussein Jamalullail. 2. Pada tahun 1843, Said Hussein Jamalullail diiktiraf oleh Siam sebagai pemerintah negeri Perlis. Baginda menggunakan gelaran Pia Songkram Ramu Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. 3. Pelantikan Said Hussein Jamalullail sebagai pemerintah menjadikan Perlis sebagai sebuah negeri berdaulat. Keturunan Jamalullail yang bergelar Said memerintah kerajaan Perlis hingga kini dengan gelaran Raja Perlis. 8.2 Hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan kerajaan Melayu yang lain. Tujuan perhubungan: 1. Memperkukuh kedaulatan. 2. Mendapatkan pengiktirafan. 3. Mendapatkan kemakmuran negeri. Hubungan yang dijalinkan, hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan. Asas hubungan: keserumpunan, geografi dan agama. Asas hubungan: keserumpunan. Hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain didorong oleh persamaan dalam aspek bahasa dan budaya. Persamaan ini memudahkan interaksi sesama kerajaan. Setiap kerajaan bersikap toleransi dalam menerima amalan budaya kerajaan lain. Geografi: sempadan antara negeri yang berjiran memudahkan perhubungan. Hasil sumber alam dan sumber bumi merupakan antara tarikan perhubungan. Sungai merupakan laluan perhubungan yang penting dan dikongsi secara bersama antara negeri. Kepentingan sungai ini mendorong setiap negeri berusaha menjamin keselamatan laluan tersebut. Pelabuhan yang dibina di pinggir sungai menggalakkan hubungan dengan kerajaan berjiran dan kuasa luar. Agama: hubungan dengan negeri Melayu yang lain berlaku melalui penerimaan Islam oleh pemerintah. Diperkukuhkan dalam kegiatan keagamaan menerusi peranan ulama. Berkongsi institusi pendidikan agama menerusi kehadiran penuntut dari pelbagai wilayah. Hubungan diplomatik. Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Hubungan diplomatik diwujudkan dengan menerusi pengiktirafan bertujuan mengesahkan Sultan sebagai pemerintah, bantuan pertahanan, perkahwinan diraja. Pengiktirafan kerajaan Melayu yang lain. Pengiktirafan bertujuan mengesahkan Sultan sebagai pemerintah. Hal ini mewujudkan hubungan antara kerajaan berdaulat yang mempunyai taraf yang sama. Pada abad ke-15, Sultan Mahmud Shah, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka telah mengiktiraf kerajaan Kedah sebagai kerajaan yang berdaulat. Manakala kerajaan Kedah mengakui pertuanan Sultan Melaka. Pertahanan merupakan aspek penting dalam memastikan kelangsungan sesebuah kerajaan. Hubungan pertahanan yang diwujudkan dapat mengekalkan kedaulatan sebuah kerajaan daripada campur tangan kuasa lain. Perkahwinan diraja antara sesebuah kerajaan merupakan amalan tradisi kerajaan negeri-negeri Melayu. Perkahwinan diraja akan mengeratkan hubungan dan menjamin kedaulatan sesebuah kerajaan. Contohnya, Raja Perlis, iaitu Raja Said Hussein berkahwin dengan Tengku Nur Asyah, iaitu cucunda kepada Mukarram Shah, Sultan Kedah ke-20. Hubungan perdagangan. Pelabuhan. Kedah
Pangkalan Lembah Bujang, Pangkalan Kuala Merbuk terletak di Sungai Merbuk. Pangkalan Kuala Muda di Sungai Muda. Sultan Muhammad Jiwa 1472 hingga 1506 telah memperkemaskan penggunaan mata wang Kedah di pelabuhan Kelantan. Pangkalan Galuh atau Pangkalan Permata dibina di Sungai Kelantan. Sejak tahun 1181, mata wang logam dinar digunakan dalam urusan perdagangan. Perlis. Pelabuhan Kuala Perlis dibina di Sungai Perlis. Pekan Kanga terletak di pertemuan cabang anak Sungai Perlis menjadi tempat pertemuan perdagangan. Negeri Sembilan. Pelabuhan Pangkalan terletak di Sungai Linggi. Perdagangan Rembau menguasai aktiviti perdagangan dengan pedagang luar. Barangan dagangan. Kedah. Kedah memperdagangkan beras, garam, damur, kapur berus dan emas uran. Perdagangan dari Perak dan Melaka membawa barangan seperti arang kayu, papan dan ikan kering. Kedah juga membekalkan gading dan gajah bagi pedagang entrepotnya. Kelantan. Kelantan dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar dari Kepulauan Melayu. Kelantan memperdagangkan emas. Perlis. Perlis memperdagangkan beras dan biji timah dengan negeri jiran dan Siam. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan memperdagangkan biji timah, sirih, kayu gaharu dan kapur barus dengan Johor dan Melaka. Baiklah, itu sahaja yang kami bentangkan. Maaf jika ada kekurangan dalam pembentangan kami, dan terima kasih kerana telah menonton. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.